Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar bahagian yang ketiga bab 10 matematik tingkatan 4, iaitu matematik pengguna pengurusan kewangan. Okey, jom kita sama-sama tengok apa yang kita akan belajar dalam bahagian ketiga ini. Okey, untuk bahagian ketiga ini kita akan belajar bahagian B, iaitu menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Okey, kita akan belajar membina dan membentangkan pelan kewangan. Okey, yang pertama, apakah tujuan kita membina pelan kewangan? Okay, tujuan kita membina pelan kewangan ialah yang paling penting untuk mencapai matlamat kewangan sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Okay, apakah langkah-langkah untuk membina pelan kewangan? Okay, langkah pertama ialah kita nak kenal pasti sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dan perbelanjaannya. Okay, pendapatan sama ada pendapatan aktif ataupun pendapatan pasif, manakala perbelanjaan pula sama ada perbelanjaan tetap ataupun perbelanjaan tidak tetap. Langkah kedua, kita perlu mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Yang ketiga, kita perlu mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti ansuran rumah, ansuran kereta dan baki kad kredit. Yang keempat, kita perlu membetulkan pelan kewangan jika wujud aliran tunai negatif, iaitu perbelanjaan melebihi pendapatan dengan mengurangkan perbelanjaan yang tidak tetap. Dan yang kelima, menambahkan sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Dalam erti kata lain, seseorang tu hendaklah melakukan kerja sambilan ataupun kerja sampingan yang boleh menyumbangkan kepada pendapatan pasif. Okey, sekarang kita tengok menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan. Okey, pelan kewangan jangka pendek ialah suatu matlamat kewangan yang hendak dicapai yang kurang daripada setahun dan tidak melibatkan jumlah amount yang besar seperti membeli komputer, membeli telefon bimbit ataupun membeli set televisyen LED yang baru. Okey, faktor-faktor yang boleh menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan jangka pendek, yang pertama ialah kadar inflasi. Apakah yang dimaksudkan dengan kadar inflasi? Kadar inflasi ialah keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan dalam tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terhad. Yang kedua ialah kadar faedah, dan yang ketiga ialah kesan luar jangka yang boleh berlaku secara tiba-tiba seperti ditimpa kemalangan, penyakit ataupun bencana alam. Yang kedua ialah jangka panjang. Pelan kewangan jangka panjang ialah suatu matlamat kewangan yang mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Sebagai contoh, simpanan untuk persaraan, pendidikan anak-anak, melancong dan sebagainya. Faktor-faktor yang boleh menilai kebolehlaksanaan pelan kewangan jangka panjang antaranya kadar inflasi, kadar faedah, kesihatan diri, kesan luar jangka dan juga dasar kerajaan. Langkah utama untuk membina pelan kewangan jangka masa panjang, yang paling penting kita mesti mulakan tabungan lebih awal kerana amalan ini lebih selamat dan dapat membantu kita untuk mencapai matlamat kewangan dengan lebih cepat. Okey, jadi kita akan tengok pula pengiraan-pengiraan yang melibatkan sama ada kebolehlaksanaan pelan kewangan jangka pendek dan juga jangka panjang. Okey. Okey, sekarang kita akan melihat contoh-contoh pengiraan yang melibatkan kebolehlaksanaan pelan kewangan jangka pendek. Okey, contoh yang pertama, Albert
bekerja sebagai jurujual kereta dan isterinya seorang suri rumah. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Beliau ingin membelikan sebuah komputer riba berharga RM3,600 untuk anak sulungnya yang akan melanjutkan pelajaran dalam bidang grafik di sebuah universiti awam dalam masa setahun. Okey, tengok pelan kewangan Albert. Okey, gaji bersihnya ialah RM500 dan beliau tidak ada pendapatan pasif. Jadi jumlah pendapatan bulanan beliau ialah sebanyak RM5,000. Kemudian beliau juga tidak ada simpanan tetap, tiada, kosong, dan beliau ada menolak simpanan untuk dana kecemasan sebanyak RM200. Jadi RM5,000 tolakkan dengan 200. Jadi baki simpanan beliau ialah RM4,800. Okey, kemudian perbelanjaan tetap yang pertama pinjaman rumah sebanyak RM800, kereta RM600, insurans sebanyak RM400. Jumlah perbelanjaan tetap ialah RM1,800. Okey, kemudian perbelanjaan tidak tetap, makanan minuman sebanyak RM1,000, pendidikan anak-anak RM800, utiliti rumah RM400, belanja petrol RM200, tol sebanyak RM100, melancong sebanyak RM500 dan jumlah perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM3,000. Kemudian kita tengok kat sini Albert tidak ada pendapatan lebihan. Okey, kosong. Okey, sebab RM4,800 tolakkan dengan RM1,800 tolakkan dengan RM3,000. Okey, tidak ada baki lebihan pendapatan. Okey, sekarang soalan yang pertama, adakah Albert dapat mencapai matlamatnya? Berikan justifikasi anda. Okey, so kalau tengok pelan kewangan tadi, beliau pun tidak ada simpanan, okey, RM0. Jadi tentulah beliau tidak dapat mencapai matlamat kewangan dia. Okey, kenapa? Yang pertama, beliau tidak ada simpanan. Okey, tiada simpanan. Dan yang kedua, beliau tidak ada lebihan pendapatan. Cukup saja dia punya belanjaan dalam tempoh sebulan. Cuba kita kira. Jadi jumlah pendapatan setelah ditolakkan dengan dana kecemasan, tolakkan dengan jumlah perbelanjaan. So tadi dia punya pendapatan ialah RM4,800. Tolakkan jumlah pendapatan, jumlah perbelanjaan RM1,800 tambahkan RM3,000. Kalau kita guna kalkulator, RM4,800 tolak RM1,800 tolak RM3,000, jawapannya ialah kosong. Bermaksud kat sini beliau tidak ada sebarang pendapatan lebihan. Yang kedua, adakah Albert menguruskan kewangannya dengan cekap? Ini pun sama, jawapannya ialah tidak. Tidak. Kenapa tidak? Yang pertama, beliau ada wujud perbelanjaan yang boleh dikurangkan. Ada perbelanjaan tidak tetap tu yang boleh beliau kurangkan. Kurangkan. Contohnya seperti makanan. Mungkin beliau boleh jimatkan pada makanan dan juga pada melancong. Melancong, beliau boleh kurangkan perbelanjaannya. Kemudian yang kedua, beliau tidak ada pelaburan. Beliau tidak membuat sebarang pelaburan. Yang ketiga, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Albert bagi mencapai matlamatnya? Tadi harga komputer dalam soalan diberi ialah RM3,600, tempoh masa yang diperlukan selama setahun. Jadi nak tahu dia punya simpanan bulanan yang perlu dibuat ialah harga komputer bahagikan dengan tempoh
setahun. So RM3,600 bahagikan dengan 12 bulan. 3,600 bahagikan dengan 12, jawapannya ialah RM300. So beliau perlukan RM300 sebulan untuk membeli komputer riba tersebut. Okey, soalan yang keempat. Bagaimanakah pendapatan tambahan yang boleh diperolehi bagi menambahkan jumlah pendapatannya? Okey, antara langkah-langkah yang beliau boleh ambil untuk menambahkan jumlah pendapatannya ialah yang pertama, beliau perlu lebih panggil agresif. Okey, agresif. Okey, panggil agresif lah. Okey, menjual ataupun mempromosikan kereta secara dalam talian. Sama ada di dalam media sosial ataupun sebagainya. Yang kedua, beliau boleh menjual produk insurans. Menjual produk insurans. Sama ada Hayat ataupun Am. Hayat ataupun Am. Yang ketiga, beliau boleh juga menyertai pelaburan. Pelaburan. Ini 3 langkah yang beliau boleh ambil untuk menambahkan pendapatannya. Yang kelima, anda dikendaki mewujudkan pelan kewangan baru berdasarkan konsep SMART dan seterusnya ubah suai pelan kewangan Albert. Spesifik ataupun khusus. Yang pertama tadi, beliau nak beli komputer riba. Beli komputer riba. Yang kedua, boleh diukur atau tidak? Boleh. Kenapa? Beliau tahu harga komputer tu. Beliau tahu harga komputer riba, iaitu sebanyak RM terus sangat ni, RM3,600. Yang tiga, boleh capai tidak? Boleh. Boleh capai. Boleh dicapai. Boleh dicapai dengan menyimpan simpan sebanyak RM300 selama sebulan. RM300 sebulan daripada pendapatan beliau. Daripada pendapatan beliau sebanyak tadi berapa ribu pendapatan beliau? Pendapatan beliau sebanyak RM5,000. RM5,000. Adakah matlamat kewangan ni realistik atau tidak? Realistik. Realistik. Kenapa realistik? Sebab beliau bukan saja boleh simpan, malah boleh mendapat lebihan daripada simpanannya. Simpanan tu simpanannya boleh lebih daripada harga komputer. Simpanan beliau sebanyak 500 tadi. Silap tadi pakai 300, 500 sebulan, 10%, 500 tadi. Lebih daripada harga komputer. Tempoh masa yang diperlukan, beliau boleh mencapai kurang daripada setahun. Macam mana nak kurang daripada setahun ni? Tengok. So 500 darabkan dengan 8 bulan saja, beliau boleh mendapat RM4,000. Ini lebih daripada harga komputer, iaitu sebanyak RM3,600. Jadi bagi lebihan tu beliau boleh gunakan untuk keperluan lain ataupun simpan ataupun boleh melaburkan duit tersebut dalam bank dan sebagainya. Sekarang kita kena buat pengubahsuaian pada pelan kewangan Albert. Yang pertama tadi, ini pelan kewangan yang asal. Jadi beliau perlu membuat simpanan sebanyak 10%
Jadi 10%, okey, 10% daripada RM5,000. Okey, so kita kira guna kalkulator. 10% darabkan dengan RM5,000. Okey, simpanan beliau adalah sebanyak RM500. Okey, jadi jumlah pendapatan RM5,000 tolakkan RM500 tolakkan RM200. Okey, RM5,000 tolakkan RM500 tolakkan RM200 tanda kecemasan. Jadi baki simpanan beliau ialah sekarang akan jadi RM4,300. Okey, kita jangan kacau perbelanjaan tetap. Ini memang wajib, tak ada masalah. Okey, yang kita nak ubah ialah pada perbelanjaan tidak tetap. Yang pertama kita boleh ubah, okey, perbelanjaan makan minuman dia mungkin kita boleh kurangkan sebanyak RM900. Okey, kurang 100 je. Mungkin mengurangkan pembelian makanan-makanan seperti makanan segera dan sebagainya. Okey, yang kedua, kita boleh ubah, okey, bayaran bil utiliti rumah mungkin buat penjimatan. Okey, mungkin boleh kurang sebanyak RM50 menjadi RM350. Okey, yang ketiga, kita mungkin boleh kurangkan bayaran tol. Okey, sebanyak mungkin boleh kurang separuh sebanyak RM50 dengan cara berkongsi kereta ataupun, okey, tidak terlalu kerap mengikut lebuh raya. Okey, dan yang keempat, okey, melancong ni pun kita boleh kurangkan. Okey, mengurangkan sebanyak, mungkin mengurangkan sebanyak lebih kurang RM300 menjadi RM200. Okey, jadi jumlah perbelanjaan tetap yang tetap yang baru telah pengubahsuaian. So 900 tambahkan dengan 800, kita tak kacau berikan anak-anak. Okey, kemudian utiliti rumah 350 tambah petrol 200 tambah tol RM50 tambah pelancong RM200. So jumlahnya ialah RM2,500. Okey, jadi kalau kita kira balik, baki simpanan tolakkan dengan perbelanjaan tetap tolakkan dengan perbelanjaan tidak tetap. Okey, RM4,300 tolak RM1,800 tolak RM2,500. Okey, so masih sama, tidak ada pendapatan lebihan. Okey, tapi yang paling penting sekarang beliau dah pun ada simpanan sebanyak RM500 sebulan. Okey. Jadi apakah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi pelan kewangan Albert yang baru? Okey, yang pertama, okey, kadar inflasi. Okey, kadar inflasi. Okey, jika berlaku kadar inflasi, okey, boleh menyebabkan, okey, kadar inflasi semasa, okey, boleh menyebabkan kos sara hidup meningkat. Okey, kos hidup meningkat. Okey, tiba-tiba harga minyak naik ataupun harga makanan naik dan sebagainya, benda tu kita tak boleh jangka. Yang kedua, kesan luar jangka. Okey, kesan luar jangka ni, okey, banyak sebab lah. Okey, seperti kecemasan. Okey, kecemasan ni mungkin kereta rosak, okey, ataupun kemalangan. Okey, kemalangan. Okey, ataupun peralatan rumah rosak. Okey, peralatan rumah rosak dan sebagainya lah. Okey, tiba-tiba mesin basuh rosak, kena beli baru dan sebagainya. Itu pun boleh mengganggu, okey, pelan kewangan Albert yang telah diubah suai tadi. Okey, itu contoh pengiraan yang melibatkan, okey, Albert yang hendak membeli komputer riba dalam tempoh setahun. Okey, itu saja untuk video kita kali ini. Video yang akan datang, saya akan tunjukkan pula contoh-contoh pengiraan yang melibatkan kebolehlaksanaan pelan kewangan jangka panjang. Okey, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Okey, jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye.